Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan kelas kita pada hari ini. Kita mohon ampun dan maaf. Dalam seminggu ini memang kena banyak buat dalam bentuk video rakaman kerana masa saya banyak terganggu dengan aktiviti-aktiviti universiti dan pelajar-pelajar nak baru masuk serta final exam depan anak-anak sekalian. So hari ini kita masuk pada seterusnya bab akidah atau ajaran sesat. Sebelum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mulakan seterusnya dengan kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat. Okay. Ajaran sesat pengertiannya ajaran atau amalan didakwa sebagai ajaran Islam pada hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ajaran sesat. Apa-apa dakwaan orang ini Islam punya, ini halal, ini wajib, dia menentukan hukum-hukum dia sendiri dan dia kata ini datang dari Islam, maka dan dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ajaran sesat. Saya ulangi, apa-apa ajaran atau amalan yang didakwa oleh seseorang itu bahawa ia adalah ajaran Islam, sedangkan hakikatnya dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah ajaran Islam, itulah ajaran sesat. Katakanlah dalam Islam menggalakkan kasih sayang, tapi dia kata dia menggalakkan kebencian. Inilah yang Islam bawa, iaitu membenci. Jadi ajaran sesat lah. Sebab dalam Islam ialah kasih sayang. Kita benci kepada kemaksiatan, tapi tidak membenci orang yang buat maksiat. Perbuatan kita benci, tapi orang tu yang kita benci. Itu kita dakwah. Jadi ajaran sesat ni, apa-apa amalan dan ajaran yang orang itu mendakwa di dalam Islam, pada hakikatnya bukan Islam, itulah ajaran sesat. Baik. Seterusnya, ciri ajaran sesat. Pertama, mencemarkan tujuan Al-Quran dan hadis seperti memansuh, mengubah, mempertikaikan atau membuat tafsiran dan menyeleweng dalam Al-Quran dan Sunnah. Tadi saya nyatakan, seleweng, membuat tafsiran yang menyeleweng, mengubah, mempertikaikan. Waktu dia kata, dalam Al-Quran ni sudah tidak sesuai lagi pada zaman sekarang. Kalau dalam Al-Quran dia cerita tentang perempuan yang pakai tudung, menutup aurat, kata tak sesuai. Zaman moden ni kalau kita maju, kita akan buka aurat. Itu dia mencemar Al-Quran dan hadis. Itu dipanggil sesat atau ajaran sesat. Yang kedua, mengubah prinsip asal dalam akidah Islam, atau mendakwa menyatukan semua agama termasuk Islam dalam agama baru yang bahawa semua agama ada sama, seperti orang Bahai atau Bahai. Sebab dia kata semua agama ada satu. Semua agama mencari Tuhan yang satu. Semua agama mencari agama kebenaran yang satu. Problem lah. Problem. Agama yang benar hanya agama Tauhid dan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Yang kedua, mendewa-dewakan pemimpin hingga menganggap bersifat maksum sebagai alat Al-Hadi, Nabi, sebagai Tuhan dan jelmaan Tuhan. Mendewa-dewakan pemimpin, mengagung-agungkan, mentakdis, mensucikan pemimpin. Kalau pemimpin dibuat salah, dia tetap membetulkan juga. Dia tidak komplain, dia taat saja kepada pemimpin dia, walaupun dia terang-terangan melakukan kesilapan dan kesalahan. Ini mendewa-dewakan, mentaksum, mentakdis, mensucikan pemimpin. Yang takdisnya hanya Nabi dan Rasul saja. Jadi seperti ini orang kita tak ada dapat tersebut, menolak perkara qat'i dalam Islam dan jihad. Dalam Al-Quran ada benda qat'i, ini benda yang sah dan benda yang tak boleh dipertikaikan lagi. Beberapa amalan, perbuatan, hukum akam kita menolak, seperti sembahyang ni,
Nanti dah tua kita sembahyang lah. Masa muda ni kita enjoy dulu. Dia menolak kerana tempatan kita besar. Ini dipanggil sesat. Dalam buat tudung tidak tua lah kata dia kan. Kalau muda ni pun jual tudung. Untuk seluruh tubuh berhias berlebih-lebihan. Ini adalah contoh fahaman ajaran sesat. Baik. Kita pernah dengar dulu tentang kerajaan langit yang dibawa oleh Ayah Bin, gambar kerajaan langit. Dan ada contoh ajaran sesat yang paling kita menakutkan itu kan ada pengikut dia ini adalah seorang lepasan Mesir. Ustazah umur 56 tahun. Masih mengikut Ayah Bin dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk murtad kerana Abu Jabal mengejar mereka semua. Cara nak selamat kena keluar Islam. Baru Jabal Agung tak boleh dakwah. So dia mengambil keputusan untuk keluar Islam. Sebab Islam tak benar kata dia, yang benar je kerja langit. Bayangkan umur 56 pada balik Mesir dicabut iman. Kita belum tahu lagi, kita tak belajar kat Mesir. Jangan sampai Allah cabut iman kita. Baik. Dan juga mengubah-ubah ibadah seperti mengurangkan ibadah puasa selama hari, solat hanya pakai niat saja. Ini mengubah bentuk-bentuk ibadah. Itu ajaran sesat. Mengubah konsep pahala dan dosa. Seperti memberi kuasa kepada orang lain untuk berbuat dosa. Macam orang Kristian, padri boleh menghapuskan dosa dia tanpa Allah Ta'ala. Mendakwa boleh melakukan perkara yang pelik dan bersangkutan dengan perkara gaib seperti memanggil roh orang mati termasuk para wali dan malaikat. Ini pelik lah. Dan gaib dan ini boleh menyebabkan ajaran sesat. Mendewa-dewakan. Tahu sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyeru nama orang yang telah meninggal dunia dan doa dan campi semua ini dilakukan oleh dukun dan bomoh. Menurut hadis mutawatir atau hadis secara umum untuk golongan anti hadis. Contohnya orang anti hadis. Dia kata kami jemaah Al-Quran. Ada Qasim Ahmad, kami jemaah Al-Quran. Kami tak percaya hadis, kami percaya Al-Quran. Sesat juga. Kemudian ini gambar yang pin lah. Okay. Kesan buruk. Apakah kesan buruk dengan ajaran sesat yang banyak? Pertama ialah rokat akidah. Bila kita ikut ajaran sesat, mereka mengarut ni, kita tak pasti amalan-amalan yang merosakkan akidah. Pertama, individu rosak akidah. Masa terbuang, minda tertutup, hidup tak stabil. Individu kesan buruk daripada hidup. Dia tempat dengan ajaran sesat. Duit habis. Masa terbuang buat benda kau mengarut. Kehidupan tidak stabil. Ya betul. Kemudian, untuk masyarakat, contoh dari sisi kekeluargaan, terlibat dengan ni, bercerai berai suami isteri, kan? Atau suami hilang ke mana. Habis untuk kekeluargaan kerana suami ikut ketua ajaran sesat, bila di suami dan isteri. Perpaduan tergugat, berlakunya keganasan. Contohnya ajaran sesat Syiah yang membenarkan perkahwinan mut'ah. Dan mut'ah ialah kahwin kontrak dalam masa 2-3 minggu tu boleh ada 4 orang isteri, 4 orang suami. Tukar. Dan ada seorang bercerai berai kerana dia ta'asub dengan Syiah. Siapa nak masuk syurga kena bermut'ah dulu. Dia sanggup bercerai dengan suami dia kerana dia nak bermut'ah dengan pengguru dia yang berada di selatan tanah air. Itu rosak. Kemudian untuk negara jadi mundur. Penglibatan jasa menyebabkan seorang tidak produktif, membuang masa, dia juga boleh menjadikan prestasi ekonomi negara yang bergantung pada semangat orang. Ya orang dah tak keluarkan, tak bayar zakat, tak bayar kata negara, tahun apa, atau negara dajal apa, dan dia akhirnya negara jadi mundur, tak stabil. Ada siapa boleh mengecam perpaduan. Waktu 20-an dulu ada satu yang sesat di Bukit Soga, Batu Pahat, dia menyerang rumah poli daerah, dia menyerang oleh polis dan ada yang meninggal dalam proses itu. Dan ini negara tak stabil, dan sesat mengancam perpaduan dan keharmonian, bunuh orang dan sebagainya. Okay. Bagaimana cara untuk melangkah untuk menangani? Pertama, melibatkan tidak ada ajaran Islam sebenar. Kita kena selalu bertanya. Ada kuliah, maghrib, Isya, ada program-program rasmi yang betul hal dia jakim atau betul
melengkapkan diri dengan ajaran sesat Islam yang benar. Jangan berkompilasi dengan apa yang kita ada benar. Gambarkan ajaran Islam buat kita dakwah. Bekerja sama dengan pokok undang-undang, pokok pemulihan akidah. Bekerja sama dengan undang-undang. Apakah ada masalah tu Polri, ada jatuh sapu Polri, jatuh agama. Dengan diam-diam dan kemudian orang yang ditangkap haruslah dibawa melalui proses yang dipanggil sebagai kemudian akidah, pusat akidah, pengesahan bentuk akidah di balik tarbiyah di balik, insya-Allah taala ada terjadi. Ini contohlah ada sesat yang ada di Malaysia ni kalau apa ada. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pelajar sekalian, ini merupakan gambaran-gambaran itu berlaku pada hari. Baik, soalan saya untuk anda jawab ada dua soalan. Soalan seperti semalam juga anda jawab di dalam link yang diberikan. Kemudian soalan pertama ialah cuba cari dalam makalah anda. Soalan pertama, di negeri manakah bermulanya tersebarnya agama ayah pin? Anda baca di internet, ada dalam kata dekat negeri manakah, ada tulis nama negeri je, negeri manakah berpusat ajaran ayah pin? Okay. Yang kedua, soalan kedua, baik. Apakah yang anda patut lakukan? Seandainya anda mengetahui adakan anda terlibat dengan ajaran sesat, berikan kaedah yang perlu anda lakukan step 1, 2, 3 supaya boleh menyelamatkan budak. Apa kena buat? Apa anda kena buat? 1, anda buat apa? 2, anda buat apa? 3, anda buat apa? Anda tahu budak dah ajaran sesat, anda kena buat apa? 1, saya. Yang kedua, saya. Yang ketiga, siapa? Okey? Itu dua soalan sahaja untuk jawapan anda. Yang soalan yang kedua tu saya fikirlah ada jawapan dalam pertanyaan. So, saya ingat itu saja untuk malam ini, untuk pagi petang ini. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan. Saya ulangi sekali lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta